Baiklah, kali ni aku tak ada nak ulas movie ke, nak ulas idea ke, falsafah ke, tetapi lebih kepada diri aku sendirilah. Okey. Baru-baru ni aku telah didiagnoskan sebagai pesakit anxiety disorder. Dan aku alami perkara ini sebenarnya dah agak lama, simptom-simptom tu, tapi aku abaikan. Dan bila dia semakin teruk, barulah aku jumpa dengan psikologis klinikal dekat klinik kerajaan. Okey, aku nak share tentang pengalaman aku semasa pergi dan apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya sebelum aku jumpa psikologis, aku telah mengalami satu perasaan yang nak mati, nak hampir kepada mati lah. Tangan rasa kebas, lepas tu jantung laju berpeluh, rasa cuak, macam sesuatu berlaku tadi tapi tak ada apa pun. Dan cuak itu tidak relevan sebenarnya. Kalau fikir logik, dia tak relevan, tiba-tiba dia berlaku dan kita pun tak tahu kenapa dia berlaku. Dan itulah dianggap sebagai anxiety disorder. Lepas kejadian itu, malam tu lepas aku dah buat deep breathing, pernafasan, aku minum air, aku call kawan aku, dapatkan validation daripada dia dan aku dah okey, barulah aku pergi isi borang di ASS DAS yang disediakan oleh pejabat kesihatan Johor. Okey, aku isi dan keputusan menunjukkan bahawa stres aku sangat tinggi, markah anxiety aku pun sangat tinggi, tetapi depression normal. Maksudnya aku tak ada depression lah, aku just ada anxiety dan acute stres yang berpanjangan dan teruk. Esoknya aku pergi ke klinik Mahmudia dekat Johor Bahru yang berdekatan dengan rumah aku, dan aku decide nak jumpa doktor lah. Aku tak cakap dengan kaunter tu saya nak jumpa doktor. So bila doktor tengok aku punya result, dia buat bacaan BP aku naik, aku macam unstable emotion lah, dan dia decide refer aku kepada pakar kaunseling dulu. Dan jumpalah dengan psikologis klinikal. Dan psikologis klinikal decide juga dekat aku untuk dia counselingkan aku sebanyak 2 kali. Mula-mula dengan dia, lepas tu dengan jurupulih. Jurupulih ni lebih kepada teknik-teknik lah. Maksudnya buat deep breathing macam mana, buat teknik grounding macam mana. Grounding ni contoh macam pegang untuk kita aktifkan sensor dalam badan kita supaya kita sedar, kita ada mindfulness, iaitu kita sedar apa yang sedang berlaku sekarang dan supaya dapat alihkan anxious itu. Jadi aku dah habis 2 sesi tersebut dan akan ada sesi lepas raya, dan aku dapati bahawa aku ni ada sejenis anxiety, social anxiety disorder, SAD. Okay, anxiety ni dia ada banyak type, dia ada banyak jenis. Yang pertama generalized anxiety disorder, GAD, iaitu umum lah. Obsessive compulsive disorder, OCD, iaitu orang yang sentiasa berulang benda tu banyak kali. Panic disorder, iaitu serangan macam hampir nak sama dengan serangan jantung, boleh pengsan pun boleh. Dan seterusnya post traumatic stress disorder, PTSD, orang yang ada trauma yang tertentu yang berlaku insiden tu sekali lagi dia tak boleh cope benda tu. Dan social anxiety macam aku, iaitu tak boleh dengan suasana sosial dalam keadaan spesifik lah, bukan setiap social event aku akan kena macam tu. Dan yang terakhir, specific phobia. Phobia ni ada banyak sangat. Ada fobia hujan lah, fobia ni lah, fobia matahari, macam-macam fobia. Itu agak terpencil lah, kurang berlaku. Tapi kebanyakan yang berlaku dekat kita punya negara dan mana-mana saja, social anxiety, OCD, panic disorder, generalized anxiety. Okay, dan aku kategori SAD, stress social anxiety disorder, iaitu aku tak boleh berada di tempat crowded dan formal. Aku ada mengadu jugalah dengan aku punya psikologis, yang aku setiap kali pergi ke masjid time solat Jumaat, time nak berdiri nak solat tu, iqamati solat, aku dah mula bermain di fikiran, terombang-ombang kan. Kat fikiran aku bermain-main yang aku mungkin akan jatuh, collapse,
Padahal benda tu tak real pun, tapi dia berlaku juga. Dia nak berfikir juga. Dan psikologis pun kata ya, aku ada simptom tu dan aku lebih kepada social anxiety disorder. Cuma dia tak bagi aku pergi jumpa psikiatris terus, tak bagi aku makan ubat dulu, sebab dia nampak aku punya potensi untuk coping mechanism aku tu kuat. Maknanya aku tahu macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. Dia interview aku jugalah macam mana. So aku berjaya meyakinkan dia bahawa aku ni cuma sekadar perlu kaunseling sahaja. Jadi dia terangkanlah teknik untuk menghadapi situasi macam aku. Seandainya aku nak pergi ke masjid lagi solat Jumaat, aku perlu tahu yang aku perlu rasa selesa masa tu. Caranya adalah sebelum pergi ke masjid, amalkan deep breathing, pernafasan yang mendalam. Lepas tu, semasa duduk mendengar khutbah tu, pastikan kita mendengar setiap isi perinci yang dia cakap tu. Tak payah fikir pasal benda-benda lain, kerja ke apa, tak payah fikir. Lepas tu kalau seandainya benda tu terus twist, terus nak berlaku, terus amalkan teknik grounding, iaitu menggunakan deria rasa. 5, 4, 3, 2, 1. 5, melihat 5 benda yang kita nampak depan mata kita. 4, pegang 4 benda yang ada dekat sekeliling kita. 3, dengar 3 benda. 3 benda yang berlaku. 2 tu aku tak pasti. Yang 1 tu rasa. Yang penting kita aktifkanlah panca indera kita ni supaya kita hack balik mental kita, supaya tak terlampau melayan sangat benda tu. Dan dia kata corak anxiety ni semua sama je, iaitu dia bermula dengan kognitif, pemikiran, lepas tu dia pergi kepada feelings, lepas tu dia akan pergi kepada behavior. Kognitif ni kita berfikir, macam aku fikirlah, alamak, adakah akan berlaku lagi, alamak ada orang ramai ni, alamak aku akan pengsan ke kejap lagi ni. Benda-benda tu bermain dan kita layan benda tu, kita tak nak hack sikit pun. Dan dia akan terus pergi kepada feelings, anxious, takut, lepas tu cuak, tengok sana sini cuak, lepas tu kita berpeluk, kita rasa tak tenteram lah perasaan kita. Lepas tu dia akan pergi kepada behavior, iaitu berpeluh, rasa nak pengsan, nampak bintang macam nak pengsan, tangan menggigil, kebas. Itulah. So cara pertama dia adalah tadi itulah, kita kena hack kita punya kognitif kita. Jadi itulah perkongsian aku tentang apa yang aku alami sebelum ni, dan baru-baru ni lah aku alami, iaitu social anxiety. Sebenarnya anxiety ni dia bukanlah sebab kita ni ada masalah semata-mata. Ya, betul, benda tu ada, dia ada macam-macam sebab. Kadang-kadang lifestyle kita tak betul pun kita boleh kena masalah mental. Contoh, lifestyle kita rutin sama je, badan kita akan memberontak. Dan boleh jadi juga stres yang berpanjangan, dan boleh juga trauma, macam-macam. Dan benda tu nak kena diketahui secara mendalam oleh psikologis klinikal dan pakar psikiatri. Jadi itu saja perkongsian aku. Semoga bermanfaat. Jangan takut, jangan stigma, pergi saja. Masalah kesihatan mental ni tak define kita. Dia tidak mendefinisikan sesiapa. Engkau ustaz ke, engkau cikgu ke, kau pensyarah ke, kau nak kena, kau kena. Itu saja. Dia sama macam penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit anemia, macam-macam lah penyakit fizikal. Sama sahaja sebab dia berkaitan dengan otak, neurologi, psikologi. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.